Yang sikit sebanyak itu kita ada ulangan sikit mengenai bab belanja hangus apa tu. Yang biasanya bab-bab tu dibicara dalam bab nafkah kan. Nafkah, apa yang suami wajib nafkah ke isteri. Satu bab tu kerana orang tertinggal ambil faham sikit macam mana nak memahamkan apa yang dikatakan belanja hangus tu kan. Jadi asal bicara kita bab sodak. Sodak mas kahwin ni memang orang sedia faham lah. Baik, sambungan kita bicara ni, kata dia yustahabbu tasmiyatul mahri fi aqdin nikah. Disunatkan menamakan atau menyebutkan mahar mas kahwin fi aqdin nikah, pada akad nikah. Ghalibnya kita kalau di Malaysia ni, kalau bunyi akad nikah tak sebut mas kahwin ni memang pelik jadi baguslah tu. Cuma nak faham kaedah kita dalam bab nikah menyebut mahar ni adalah sunat. Jadi maksudnya kalau ada esok akad nikah, dalam lafaz tu, dalam lafaz ijab tu, katalah Tok Naib dia pendaftar, dia kata aku, atau wali dia sebut aku nikahkan akan nikah dengan anakku nama sekian 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 sekian, tak sebut mas kahwin pun sekian sekian tu sebut ada, sebut tak aku nikahkan akan nikah dengan anakku bernama ini siap, tak ada sebut pun aku terima. Di atas aku terima nikahnya, aku terima akan nikahnya, yang tu lah kot bahasa dia, mudah kan, itu je, tak ada sebut mas kahwin apa pun. Dari segi kaedahnya sah. Tak. Pasal sunat menyebutkan mahar. Cuma bila tak sebut mas kahwin tu, kita nak sebut pelik sikit. Itu je lah. Baik, dia atas kata sunat maksudnya dia sah. Dan sebut tu lebih baik pasal dia boleh menghindarkan banyak perkara yang akan timbul masalah kita bicara nanti insya-Allah. Walau fi nikahi abdi sayyidi amatahu, sekalipun pada menikahkan hamba oleh seorang sayyid, dia kahwinkan hamba lelaki dia, amatahu akan hamba perempuan dia. Katalah misalnya saya sayyid, saya ada hamba lelaki pun ada, saya ada hamba perempuan pun ada kan? Dari segi hukum, saya boleh nak kahwin dengan hamba perempuan saya dengan hamba lelaki saya, boleh kan? Pasal memang boleh pun. Allahumma salli wa sallim ala. Cuma bila atas kaedah hamba ni kan, kita ada belajar bab hamba. Hamba ni kalau hamba perempuan saya beli, hamba perempuan saya boleh pakai, tapi bila dah kahwin saya tak boleh pakailah dia. Yang tu satu peraturan, artinya sedia maklum ada beberapa perkara kita bicara dulu. Jadi nak sebut tang boleh kahwin dengan tu. Jadi dia nak sebut masalah mas kahwin ni pasal apa? Tengok. Hamba lelaki pun hamba kita, hamba perempuan pun hamba kita. Bila kita nikahkan hamba perempuan ni dengan lelaki ni, nanti kalau ikut suami lah kena bagi nafkah ke isteri. Betul? Suami lah kena bagi mas kahwin kepada isteri. Betul? Dia nak ambil mas kahwin mana? Faham soalan? Suami ni nak ambil mas kahwin kat mana? Koja apa dia hamba? Koja apa? Jadi hamba perempuan tu nanti dia dapat katalah, jadi dia kena ambil kat tuan dia lah. Jadi saya bagilah kat hamba saya lelaki ni untuk dia bagi kat isteri dia. Boleh? Nanti isteri tu hamba saya tak? Duit dia duit saya. Dia pun milik saya. Jangan kata duit dia. Isteri tu hamba saya. Dia tu harta saya, macam kambing dan lembu saya. Dari sudut harta tu. Boleh? Jadi siapa akan dapat mas kahwin tu? Saya. Siapa yang keluarkan mas kahwin tu? Saya juga. Sekalipun dalam bab tu, yang ni yang kata istilahnya apa sebut pimpai-pimpai tantu apa dia berkata itulah bahasa dia. Tak perlu. Cuma atas data kaedah pendaftaran dokumentasi mungkinlah kan. Tapi dari segi kaedah, pasal perempuan ni siapa wali dia? Sayyid dia. Cuma hamba ni sah untuk diterima akad nikah sendiri, sah untuk dia. Jadi cuma di atas mas kahwin tu nanti dia nak ambil mana, pasal dia pun kata orang, dia kata apa, dia kata saya, yang ni pun kata saya. Jadi saya kena bagi duit kat dia untuk mas kahwin, untuk bagi kat isteri. Dia tak boleh milik, pasal apa, dia pun harta saya. Jadi harta tu balik ke saya. Sekali pun macam tu, menyebut mas kahwin itu adalah sunat. Boleh? Faham?
Wakil terima akad nikah, wakil nikah. Oh, maksudnya saya wakil kat Tok Naib untuk nikahkan hamba saya, macam tu kan. Oh, tak ada masalah dia. Maksudnya tak ada masalah tu. Pasal saya hanya wakilkan dia untuk akad nikah. Tapi kalau sebut mas kahwin, tetap suami yang akan kena bagi lah. Bila suami tu hamba saya juga kena keluar duit. Nanti duit tu bila bagi, yang ni pun hamba saya. Dia tu pun adalah harta saya, tambah harta dia adalah harta di atas harta kan. Inilah hasil daripada harta saya. Kalau ikut duit tu balik oleh saya. Nak sebut tetap mas kahwin tu sunat disebut, sekalipun sayyid ni dalam keadaan kita bagi contoh ni, daripada dia keluar duit tu akan balik kepada dia. Tetap mas kahwin tu hukum dia sunat disebut. Nak sebut itu. Mas kahwin tu sunat disebut dalam akad. Nak faham situ je. Hamba apa tak ada kita ni, satu hal lah pula. Baik. Wa yakfi tasmiyatu ayyi syai'in kana. Dan mas kahwin ni banyak mana? 3 juta, 4 juta. Dia kata memadalah menamakan ayyi syai'in, apa-apa sesuatu. Kui syai'. Tu urdunya bahasa lah kan. Kui syai', apa dia? Apa saja sesuatu. Ayyu syai'in kana adalah ia syai'. Namakanlah apa saja benda untuk sah jadi nama benda yang istilahnya sah untuk diperhargakan. Walaupun benda yang harga tu terlalu lekeh, murah ataupun dipandang apa lagi sebut, rendah martabatnya sekalipun dari segi diperhargakan dia dengan nilai. Rasulullah ni sebab cari mas kahwin ni, dia kata iltamis, carilah mas kahwin walau khataman min hadidin atau kama qala. Carilah belanja sekalipun sebentuk cincin besi. Cincin besi boleh, cincin plastik boleh tak? Boleh. Boleh. Sekalipun tu ayya syai'in kan. Siap. Jadi bila ayya syai'in kan, tak syaratlah mesti benda mahal-mahal, harga juta-juta, bilion-bilion, tak ada lah. Jadi cukup kata dia, walaupun apa nama syai', walaupun cincin besi, cincin plastik, lebih kurang tu ikut bahasanya. Maksudnya apa benda yang murah sekalipun. Dengan mas kahwinnya sebiji kari pap. Mas kahwin sebiji kari pap, nak buat apa? Tak kira lah mas kahwin juga. Habis-habis kat nikah, ambil kat dia, makan lah. Ya Allah dia. Ya. Oh. Yang tu untuk istilah mentasrif, memperjelaskan keadaan mas kahwin tu. Pasal istilah tunai ni maksudnya hak wanita ni bila atas nama tunai, dia ada hak untuk minta mas kahwin tu sebelum suami nak bersama dengan dia. Hak dia. Tapi bila hutang macam mana? Suami boleh pakai dulu. Lepas tu anak 10 tak payah lagi mas kahwin. Hutang. Macam itulah kan. Jadi adakah perlu tu mas kahwin disebut satu hal, tapi untuk menyatakan hutang ataupun tunai tu, yang tu untuk menunjukkan di mana bidang kuasa isteri di atas dia boleh menegahkan diri dia. Dia boleh menegahkan diri dia untuk suami pakai dia tanpa suami serahkan mas kahwin. Itu hak dia. Hak dia. Jadi kalau sebut hutang, maksudnya dia telah merelakan untuk serah diri walaupun mas kahwin tu belum dibayar, dan dia sanggup menerima pada masa akan datang. Macam mana pun sebut tu dah bagus satu sudut. Cuma menentukan dari segi kaedah pembayaran tu, hutang ataupun tunai tu, yang tu pun satu keadaan untuk istilahnya memperjelaskan keadaan bayaran mas kahwin yang telah disebut dalam akad tu, macam mana kondisi dia. Yang tu je. Dia istilahnya memperjelaskan keadaan mas kahwin tersebut. Dia tak perlu atas nama wajib apa, tak lah. Pasal sebut mas kahwin sendiri pun adalah sunat. Memperjelaskan hutang ataupun tunai tu, yang tu ataupun untuk memperjelaskan lagi bayaran yang sepatutnya keadaan dia dibayar ke mana. Yang tu kot. Ataupun contoh, kita reka contohnya ni. Nikah ni dengan bayaran mas kahwinnya RM1,000 bertangguh 3 kali bayar. Tak bisa dengar je lah. Selalu dengar. Tunai dengan hutang.
Ini 3 kali bayar, contoh gitu kan. Contoh tu boleh? Sah. Jadi apa tu? Menghuraikan kaedah pembayaran mas kahwin. Boleh. Siap. Macam mana pun kalau tak sebut tunai hutang tu boleh? Sah. Dan memang isteri ni dia ada hak untuk dia tak serahkan diri, melainkan bawa mai sini dulu duit mas kahwin. Tapi selalunya memang bagi awal ke dah kan. Sebelum akad nikah pun belanja tu sekali mas kahwin. Belanja tu pun bagi siap dah. Nah, habis dah belanjanya pun. Habis dah belanja lagi. Akad nikah dah lagi. Siap. Walakin akan tetapi yusannu adamu naqsi an asyarati darahim. Akan tetapi kata dia disunatkan ketiadaan kurang daripada nilai 10 dirham. Dirham ni duit perak lah. Duit yang buat daripada madah, bahan dia tu, structure dia adalah perak. Saya tak tengok lama dah pasaran duit dirham, dinar apa ni. Dirham ni kalau ikut, katalah 1 dirham tu adalah RM15 lah, ni katalah gitu. Jadi 10 dirham, maksudnya gunakan dirham tu sendiri. Itu kalau atas nama dirham. Kalau kita pernilaikan dia dan perhargakan dia, jangan kurang daripada nilai RM150. Contohlah kan. Siap. Mudah. 10 dirham. Wa adami ziyadah. Yusanu adamu ziyadah. Dan juga ketiadaan lebih. Wa adamu atau daripada adamu naqsi. Wa adamu ziyadah an 500 dirhamin khalisatin. Dan ketiadaan lebih daripada 500 dirham. Kalau 1 dirham tadi kita sebut RM15, 100, 1,500, 500, 7,500. Kan? Itu pun tak kira RM5 tadi tu kan. Dekat 10,000 lah contoh kan, lebih kurang. Jangan lebih sampai tahap tu. Jadi kalau belanja hangus saya dah sebut dah itu. Tak faham tanya lain. Belanja hangus lain, mas kahwin adalah lain. Mas kahwin ni istilahnya bayaran untuk tubuh. Ini istilah tutup guru punya bahasa. Mas kahwin ni bayaran untuk tubuh. Belanja hangus ni bayaran untuk hal yang untuk menyelesaikan hajat tubuh. Dapur punya peralatan, peralatan tidur dan bilik air. Siap? Selalunya mas kahwin ni memang selalu tak masalah lah. Selalunya selalu duk berkali-kali duk tentu-tentu harga ni bukan mas kahwin. Berapa? Belanja hangus tu kan. Mas kahwin ni kena RM50, RM54 kan. Tengah pun RM54. 22 ya ada. Lani berapa paling senang, paling rendah? Tak tahu. 22,5 ya. Lama tak kahwin. Ya, lama tak kahwin satu hal, takkan majlis kahwin tak sedengar ni. Mesti keduri esok tahulah. Kalau orang jadi pendaftar pun memang dia tahulah, memang pasal dia memang ada memang negeri. Lah ni pun rasanya Malaysia ni setiap negeri-negeri masing-masing tu dia ada istilah berapa had minimum mas kahwin ni, jangan kurang daripada had ni. Rasa ada tu. Tapi saya tak perhati pun perak apa ni. Awak pun tak terlibat dalam bab kahwin ni kan. Lama tak kahwin betul ke kan. Tak ambil peduli pun dalam babak perkahwinan tu. Tapi memang biasanya ada angka sekurang-kurang mas kahwin. Walaupun dia kata ayu syait, cincin besi pun boleh, cincin plastik pun boleh. Pembaris plastik ni pegang. Dengan mas kahwinnya pembaris plastik ni boleh. Sah. Tapi pembaris plastik ni buat mas kahwin boleh buat apa? Garis tadi. Wali. Okey, boleh. Kalau pergi kedai boleh ambil free tak? Okey. Walaupun begitu rendah harganya, katalah RM1 ada lah kan. Kau beli borong kot lah murah jadi 8 kupang 7 kupang. Tapi boleh pergi ambil ke free kedai, masuk kedai aksesori je. Tak boleh lah. Jadi ada sesuatu nilai lah. Ada pensil apa nama, stabilo sebatang. Biarlah. Contoh tu. Walaupun nampak semurah itu. Memanglah murah sangat.
Bahkan dulunya kita biasa dengar macam ni. Saya nak sebut ni pasal memang majlis agama kita dia ada sekatan tu pasal orang dulu dia sampai ada akad nikah yang dia tak sebut harta pun tapi dia sebut dengan upah. Mas kahwinnya dengan mengajar dia Fatihah. Kan? Mas kahwinnya ialah mengajar dia baca Quran 30 juzuk. Yang tu letih ke lah. Nak pergi habis 30 juzuk tu. Nak pergi khatam 30 juzuk. Tapi nak kata dulu memang ada mas kahwin yang macam tu. Sekarang ni di atas undang-undang daripada Majlis Agama Islam kita, pasal dia susah nak diperkirakan value dia tu kan. Berapa? Ajar Fatihah. Kalau disebab upah, banyak mana nak kena bayar. Pasal apa? Bila ada masalah isu perceraian, kematian, dia tengok mas kahwin tu tak dibayar. Tapi mas kahwin tu disebut dengan contohnya macam tu. Dengan ajar dia Fatihah, ajar dia Quran 30 juzuk, ajar dia kitab Ummul Barahin sampai khatam. Katalah contoh gitu kan. Jadi nak menentukan value dia tu susah. Jadi berapa kali nak naik mahkamah untuk perbicaraan nak menentukan value dia berapa harga persoalan yang susah. Satu sebut tu mudah bicara untuk bila ada apa-apa isu berbangkit di belakang, selesaikan itu tak menimbulkan perbicaraan yang panjang untuk menentukan berapa harga yang sepatutnya kena bayar, kena beri nafkah dan sebagainya. Okey. Nombor satu lah ada sunat menyebut tu. Wa asyara qauluhu yustahabbu bi jawazi ikhla'in nikah 'anil mahri wa huwa kadzalik. Dan kata dia memberi fahamlah perkataan musannif ini dengan kata disunatkan sebut mas kahwin ni. Faham daripada perkataan tu bijawazi ikhla'in nikah dengan kata harus mengosongkan akad nikah anil mahri daripada sebut mahar mas kahwin. Wahwa kata dia perkataan musannif tu kazalik macam tu lah. Maksudnya macam tu lah. Maksudnya memang akad nikah tak sebut mas kahwin sah. Cuma tetap mas kahwin ada. Istilahnya nanti mas kahwin tu dipanggil mahar misil. Kita sebut akad nikah macam ni, istilahnya dipanggil mahar musamma. Mahar yang disebut dalam akad. Yang ni dipanggil mahar musamma. Kalau mas kahwin tak disebut dalam akad nikah, mas kahwin tetap kena bayar, tapi nak bayar banyak mana? Yang tu yang jadi masalah tu. Atau istilahnya dipanggil mahar misil. Mas kahwin seumpama. Tetap kena bayar. Cuma nak bayar banyak mana? Kena bayar mahar misil. Kena bayar mahar misil. Kena bayar mahar misil. Saya ulang tu siapa? Tak biasa belajar memang dia tak dengar perkataan tu kan. Membayar mahar misil. Tadi mahar musamma. Ambil sikit wording Arabic tu. Memang istilah tu dipakai dalam syarak. Mahar musamma. Mahar musamma artinya mahar yang disebut dalam majlis akad. Mahar misil ni dia adalah mas kahwin yang seumpama wanita ni, nisbah pendidikan dia, kecantikan dia, umur dia, pelajaran dia, agama dia, keturunan dia, apa lagi yang sebut, kemahiran dia, apa yang ada pada dia, yang tu antara kadang-kadang faktor yang menyebabkan ada pertambahan atau pengurangan nilai mas kahwin. Maka ciri-ciri dan sifat itu adalah dirujuk untuk dilihat nilai mahar musamma ini. Silap. Mahar misil ni. Kan susah je. Kalau kita kata macam ni, budak ni SPM, budak sekolah agama, sebelum tu hafizah Quran, umur 18 tahun, kulit putih, lagi pandai menjahit, tak pandai memasak. Contoh berapa? Jenuh juga lah. Nak taruh satu harga dah kan. Payah tu. Kalau kita macam ni, dia ada PhD, memang doktor perubatan, rupa paras lawa, anak dara, contoh lagi, tapi kulit hitam, gigi jongang, budi bahasa cantik, pandai menjahit, masak pun pandai, tapi umur 30. Apa mas kahwin? Susah tu kan. Boleh faham tak saya nak sebut susah tu tahu mana? Keturunan Melayu. Kalau keturunan Arab pula macam mana? Susah je. Ni dia orang apa dia? Orang Perak ke orang Perlis? Perak harga macam ni, Perlis harga macam ni. Kan susah gitu kan.
Serbuk polis ke apa? Pasal je perali sikit polis ni. Payah nak bayar, betul tak? Jadi buat apa? Apa cara kita dah mudah? Letak ke sebut dalam mas kahwin tu. Senang. Apa-apa kelahi pun ada tempat dah nak dirujuk angka tu. Boleh. Nombor satu disebut sunat tu. Sunat tu pasal bila ada kelahi, mudah untuk menentukan berapa harga. Tambah pula bila katalah tak disebut mas kahwin, lepas tu belah lelaki kata harga macam ni, perempuan kata belah harga macam ni, 3-4 kali naik bicara, panggil pula pakar-pakar penentu mas kahwin apa ni untuk menentukan berapa, sebut harga yang munasabah kan. Disebabkan pendidikan umur dia, kecantikan dia macam ni. Letih dengar sikit, dengar pun letih lah. Untuk lagi kelahi pula macam ni, tangguh lagi ni. Siapa pula pakar dia, panggil pula Profesor Madia mana ni pakar ekonomi, pakar penilaian mas kahwin wanita apa letih kita. Dengar pun susah lah, betul tak? Sebut mas kahwin senang. Boleh. Walaupun kadang sebut tu apa? Mas kahwinnya RM50 tunai. RM54. Habis kan? Senang. Nak sebut senang tu menyelesaikan kes tu senang kalau ada apa-apa kes berbangkit. Siap. Nak berjuta pun boleh. Cuma kalau kita tengok dari segi saran-saranan dan suruhan Nabi SAW masalah mas kahwin ni, disuruh memurahkan dan memudahkan isi kahwin tu, mas kahwin ni. Pasal apa? Memudahkan untuk berlaku perkahwinan antara pasangan lelaki dan perempuan ni. Pasal bila mudahkan kahwin, selesai masalah tu. Agama terpelihara, separuh agama dah terpelihara dengan sebab berkahwin. Di zaman kita lah ni, itulah dia jadi masalah situ. Kadang orang mengaji pun jadi masalah itu. Kadang selalunya mas kahwin tak jadi masalah. Masalahnya selalu belanja. Kalau bagi murah sangat, orang kata apa pula kan. Bagi mahal pula, kata nak jual anak pula. Kan susah itu. Itu kata macam mana? Bawa lah apa nak bawa, terima je. Orang dengar pun semua salah dia kan. Nak bawa 3,000 sekali kan macam anak dia tak ada nilai pula. Bawa 30,000 macam perali pula, kata anak dia bagus sangat. Untuk macam mana? Babi ikut harga pasaran juga. Boleh. Susah gitu kan. Cuba sebut macam mana? Mas kahwin macam ni. Mas kahwin katalah 1,000. Belanja macam mana? 2,500 cukup. Adalah nak beli lembek satu, toto satu. Kita sebut bagi senarai sekalian. Saya dah ada sebut itu tak? Bantal macam ni, tilam, katil. Bajet ni bajetnya lah kan. Bukan yang ni luxury punya kan. Ni bajetnya. Macam ni, telekung kain sepasang apa. Siap. Ni belanja dia. Cukup. Toto pun bandelnya je, bukan yang barunya kan. Contoh saya buat lawak itu. Okey. Nanti boleh pakai. Kadang bandelnya pun asal beli mahal, tapi bila bandel murah harga tapi masih kualiti. Tapi dia orang nak baru juga. Baru dia tak nepeh, kepeng. Pula. Baik bandel tapi kualiti. Tuan tak faham tu dengar saya khabar apa tu. Saya bukan kaki bandel je kan. Tak, memang banyak benda-benda yang istilah bandel second hand ni tapi berkualiti. Kadang beli hak baru. Kadang kahwin tu, saya bagi contoh. Ni ramai orang ngorong kan. Kahwin anak dara, memang betul. Masak tak pandai, menjahit tak boleh. Quran tak pandai. Tapi harga mahal. Janda ada, tapi katalah ada janda tapi masak boleh, ngasuh boleh. Apa menjahit pandai. Maka yang kerja tangan, akhlak baik, tapi janda. Anak mana? Dia orang gaduh nak ambil anak dara tu. Bahkan semua pandai, semua boleh. Duit pun banyak kan, korban pun besar. Katalah contoh tu macam bagi kat lakal gini. Dah. Memang kadang orang tak faham prinsip ni. Nak saya sebut kan, misalnya nak cari suami pun, nak cari terun dah. Terang-tang-tang, muda, segak. Nak ambil suami orang, nak terima kita nak jadi second wife, mampus payah. Padahal suami orang ni dah nampak dah dia. Bagus tak? Soleh tak? Baik tak? Rumah tangga teratur tak? Anak-anak bagus tak? Dengan mak mentua bagus tak? Bagus, semua baik, macam mana? Kalau ambil dia sebagai suami macam mana? Dah tahu dah memang bagus dah.
tambah satu lagi je aset dia. Okey. Kalau seorang tak tahu lagi, ekonomi pun tak tahu, hutang pun banyak, akhlak pun tak tahu. Dengan isteri pun silap, menampar dia bagi je. Dia silap tinggal pula dengan pak mertua belum tahu. Kadang-kadang dengan bini baik, dengan pak mertua tak ada akhlak yang baik, perangai bodoh, tak tahu lagi. Yang ni tengok semua kukuh dah, rumah ada, kereta ada, ni ada. Nampak seorang yang duduk sebelah kawan lagi. Okey. Kadang-kadang susah orang nak fikir tu. Saya cakap ni macam campaign ni dah tak. Saya nak sebut reality. Betul yang saya cakap dengan, betul kan? Tak berapa suka. Dia betul, tapi kita nak ubah ni. Yang ni yang kata, kalau kita ada agama macam ni, tak ada masalah. Saya sebut kalau saya sebut tu, macam nak contoh ke saya sendiri kan. Katalah misalnya, anak kita perempuan. Kita tengok ada orang yang dia dah ada isteri, dia nak ke anak kita. Kita tengok semua okey. Mana? Tak ada masalah untuk terima anak kita ni, untuk dia ni jadi second wife pada orang lelaki ni. Tak ada masalah. Kalau tu tak ada masalah. Masalah pula kelahi-kelahi tu. Itulah carilah yang ada agama. Kalau cari yang tak ada agama. Dia masalah ni masalah agama je. Kalau ada agama tak ada masalah je. Iya, dengar elok. Bila dia faham agama, jadi agama tu bukan ngaji agama. Dengar tu. Pasal tak semua orang ngaji agama ada agama tau. Orang ngaji agama, orang ada agama ni maksudnya memang dia nak hidup beragama. Ada orang sekolah kebangsaan tapi akhlak dia lagi bagus daripada orang yang ngaji agama. Kadang ngaji agama panggil uduh. Iya, dengar saya sebut. Saya sebut tu pasal ada pengalaman keliling kawan-kawan kita kahwin. Kadang-kadang dia ngaji pondok, dia kahwin orang biasa. Macam ni. Tengok isteri bagus. Cantik. Dari segi kata bagus tu. Jadi isteri solehah. Asal dulu orang biasa je, memang jaga sembahyang, aurat apa semua jaga, tudung labu, takkan keluar rumah. Anak-anak semua jaga molek. Anak dia pun berpulun mengaji Quran, jaga agama, jaga sembahyang. Anak-anak dia pun dia jaga baik semua pakaian tentang aurat, kecil-kecil lagi semua jaga baik. Ada yang sekolah agama ni keluar dengan make up, dengan pakai pun tudung pulai hak ni dengan perangai suami, dengan suami pun perangai hudoh, dengan pak mertua pun tak baik. Duk merah duit suami pula kena mak nyanyi ni, minta suruh beli kereta, beli rumah hak ni. Padahal ngaji agama. Ini masalah dia ngaji agama tak mahu agama. Mesti tu kena faham Rasulullah mengisyarat fazfar bizati din. Disebut carilah orang perempuan yang ada agama. Itu disebut ke perempuan, suami suruh perempuan juga faham suruh lelaki cari perempuan agama, sama juga orang perempuan pun kena cari suami yang ada agama. Bila ada agama, selesai masalah semua. Jadi bila nak madu pula, tengok madu tu ada agama, tak ada agama. Kalau tak madu tu tak ada agama, pedih lah. Tunggu je lah, kelahi lah. Kalau kata madu tu ada agama, tak ada masalah. Tapi itulah, nak tukar ni. Pasal banyaknya dia tak mengaji, dia jadi macam tak ada agama. Saya sebut tu kasar sikit tak. Saya kata ngimpi apa susah juga, tapi nak sebut. Inilah realiti syariat dia. Nanti tambah kita belajar fiqah dengan Rasulullah. Dia apa? Setiap syariat Rasulullah ni mengajar setiap benda yang baik, menolak benda yang keji je. Jadi kalau kata memang ada hukum, kita pun faham memang suami ni ada, lelaki ada kebolehan kahwin sampai 4 isteri. Macam tu kan? Sedia faham betul tak? Jadi maksudnya keharusan tu benda baik ke benda tak baik? Tak, saya buat misal. Kalau orang perempuan duduk seorang-seorang, tak ada teman, bagus ke tak bagus? Tak bagus. Kalau ada seorang perempuan lagi teman dengan dia, cantik tak? 2 orang, 3 orang lagi cantik. Okey, apa masalah? Saya sebut 3 tu campur yang hak asal lah tu, yang jadi 4 tu tak sebut lah yang keempat kan. Okey. Betul lah saya sebut kan. Tapi carilah yang memang boleh duduk seorang. Kalau yang jumpa muka pun tunjuk macam ni, mana maunya. Memang dia boleh duduk serumah, tak ada masalah. Bahkan dia pun kata, abang, saya nak bagi cadangan kat abang boleh tak? Apa dia? Sampai abang tu pun mengalah lah kata dia. Engkau ni biar betul kata dia. Tak bang, serius bang. Saya suka dengan budak tu, saya suka bermadu dengan dia. Abang ambil lah dia sebagai isteri. Saya minangkan dia bang. Sebab abang kan selalu keluar sana kemari-mari, contoh-contoh. Saya duduk rumah tepi hutan nak tu.
Orang perempuan contoh-contoh. Pula tu rumah keliling gangster pula tu, Hindu pula tu, jenis paria gilanya, katalah gitu. Pula tu, yang ni ada taekwondo, yang ni ada judo, yang ni ada karate. Macam. Semua black belt pula tu, 7 dan pula tu kan. Handai-handai semua. Macam mana? Abang, saya suka abang kahwin dengan dia. Ada teman saya, rasa lega kalau abang tak ada rumah pun tak ada masalah. Ni saya seorang je abang. Satu nak kata apa? Sang isteri itu satu, dan siapa yang nak dimadu tu satu, suka-suka kan. Jadi cara paling baik macam mana? Discussing lah. Discussion. Diskusi lah dengan mereka kan. Jumpa ni, saya sukalah awak sembang dengan awak, kawan dengan awak. Ya, macam ni. Faham saya nak cerita apa kan. Lagi contoh je. Saya nak sebut ni berat sikit, tapi saya nak sebut tak pasal saya suka dengan awak. Siapa? Awak ni baik ni. Saya nak kahwinkan anak saya kecil-kecil lagi, yang jantan. Dia pun faham dah. Lain ni bunyi ni. Anak lelaki saya pun kecil lagi, baru umur 7 tahun. Ni. Awak nak tak kalau hidup serumah dengan saya, jadi madu saya? Biar akak ni biar betul. Awak akak betul-betul lah ni. Akak memang betul. Nak tak kahwin dengan suami akak? Akak kan ada anak, kenapa kakak nak suruh kahwin pula? Biarlah ada anak pun, tapi saya nak kamu tu duduk serumah dengan saya. Saya suka dengan kamu. Kalau kawan pun suka, tambah buat madu kata. Keluarga kamu pun saya tengok semua baik-baik je semuanya. Bagusnya kalau dapat keluarga macam ni. Tapi tak dapat keluarga betul pun, dapat keluarga madu saya, keluarga dia baik-baik. Jadilah kata dia. Yang ni je kata orang nak agama ni. Boleh faham saya sebut apa tak? Tapi nak buat tu lah, nak korbankan kita punya. Pasal orang perempuan ni, dia, apa saya nak sebut dia nak cerita kasih dia dekat orang yang tu susah. Tapi kalau nak cerita cemburu dia tak suka, tu dia senang. Boleh faham ni? Betul ke saya cakap? Orang perempuan ni kalau kata dia suka kat orang, dia nak cerita kat orang ni dia suka, susah lah. Susah ni. Kalau katalah dia suka kat orang lelaki ni, dia minat, dia nak cerita dia suka ni, punya susah. Tapi kalau dia isteri, dia nak cerita yang ni orang ni dia tak suka. Tu jangan. Macam peluru keluar. Nak cerita siapa dia suka susah. Tapi siapa dia tak benci, dia tak suka, tak mahu dia cemburu. Suami dia dengar, dia tengok sembang je. Sembang je, bukan ada apa pun. Tadi kat sekolah sembang dengan siapa? Apa? Contohlah, saya tak sebutlah isteri saya bagi contoh lah kan. Isteri saya tak ada macam tu. So dia, kat pejabat tengok sembang elok je, macam kawan lama je. Apa pula kawan lama kita melenggu je. Rupanya ada orang yang dia tak setuju. Rupanya sembang tu pun pada dia dia cemburu gila. Tak kata orang perempuan ni kalau cemburu jangan muntah keluar peluru habis, peluru bom bazooka semua keluar. Tapi kalau orang ni suka, dia diam. Tambah pula nak cerita, nak ambil madu, tak ada suggestion. Takkan ada suggestion tu, susah. Para sahabat macam tu. Para sahabat semua macam tu. Kita nak dapat jiwa sahabat tu lah, susah tu kan. Satu saya ngaji, kalau saya nak sebut pasal bila kita tengok suasana orang yang faham agama ni, baik yang lelakinya, baik yang perempuannya. Yang perempuan ni pun tak ada masalah, yang belah lelaki pun tak ada masalah. Cerita macam mana? Saya pergi India. Syekh ni isteri dia dia ada 4 isteri. Umur dia kat 90. Isteri dia yang keempat ni tak silap umur 30 lebih lah, 35. Dia 90 kat 90. 35. Anak melalui dia ni baru umur 8 tahun. Dengan suami je lah. Anak yang pertama, anak dia semua 13 tak silap saya pun angka kalau silap. Ingat tak ingat? Anak pertama isteri pertama ni banyak perempuannya. Anak kedua ada anak lelaki, anak ketiga pun ada anak lelaki, anak keempat ni ada anak lelaki, isteri yang ketiga ni ada anak lelaki. Silap sebut tu. Apa saya nak sebut ni? Beza yang isteri pertama ni banyak umur boleh panggil makcik lah, tapi macam mana? Tak ada masalah untuk terima sebagai madu. Sebab apa? Pula tu
yang kahwin ni asalnya anak murid dia. Anak murid Syekh ni. Bila ngaji-ngaji ni guru aku. Jangan saja guru aku nak jadikan. Guru aku ni menantu aku. Tak ada masalah. Kalau orang kerti agama tak ada masalah. Pasal orang yang dia nak jadikan menantu ni memang orang baik. Memang dengan sebab dia aku ada agama. Aku nak dia ni jadi menantu aku. Kita tu lah nak kata aku nak panggil apa dia ni. Dia guru aku. Betul? Dia menantu aku. Takkan nak panggil boy aja. Guru ialah guru. Menantu ialah menantu. Sayyidina Abu Bakar kahwin dengan Sayyidina Aisyah dengan Rasulullah tu. Rasulullah dia panggil apa? Rasulullah lah. Takkanlah dengan sebab menantu tu panggil boy aja. Mana ada? Dia tahu siapa martabat Nabi Rasul. Menantu. Tak sebenarnya menantu ni kita boleh jentik-jentik dia macam tu. Boleh. Saja sebut tu sikit. Macam mana boleh ke sana Kita mas kahwin, belanja kan. Mudah. Mas kahwin ni mudah. Kahwin. Murah kan mas kahwin. Jangan buah harga mahal. Asal nak sebut situ lah. Dia orang perempuan pun tak. Kalau kata selalunya yang ni kerja isteri pertama lah kan. Kalau dia sendiri memang tengok suami dia pula katalah tambah saya sebut gini saya nak sebut. Jadi yang kata kena faham keperluan apa-apa yang ni yang kata kita buat bertindak pula atas maksud agama, nak faham hukum agama. Lepas tu nak dapat redha ilahi, dan antara sebab redha ilahi, redha mak ayah kita ke kita. Kalau disebab saya sebut konteks perempuan tadi ialah redha suami ke kita. Boleh nak sebut itu kan. Memang kaedah ada prinsip itu. Antara prinsip juga redha guru ke kita. Maksud kita memang nak dapat redha Allah Taala, ada yang direct, ada yang kita tak akan boleh dapat redha Allah Taala melainkan dengan redha mak ayah kita. Ada kadang-kadang melainkan dengan redha suami kita. Ada yang tak boleh dapat redha sebut yang orang yang ada power, ada kuasa dia. Melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Melainkan guru kita. Orang-orang ni ialah orang besar untuk dilihat keredaan mereka yang Allah tak akan redha ke kita melainkan dengan keredaan mereka. Jadi kalau kata suami ni isteri ni antara yang paling baik macam mana? Suami dia kena isteri ni dia kena tengok apa suami paling suka, apa suami paling suka tu dia bagi. Tengok suami pula memang nak kahwin seorang lagi. Macam mana? Bagi kahwin seorang lagi. Agak-agak suami suka tak nanti dengan isteri ni? Sukalah. Agak-agak dia akan sia-siakan ke? Pasal dia kata memang susah nak cari macam kau ni. Bahkan silap suami ni dengar. Isteri ni kalau dah terlalu baiknya ni, suami pula menolak. Aku nak menikah, aku fikir 2-3 kali juga, duit pun tak ada tu. Sampai isteri ni pula kata dia, abang bila nak kahwin? Bila saya nak masuk Minang perempuan tu? Nanti kena orang lain minta dah, saya tak ada lah kawan. Dia ni baik bang. Rugi lah kalau nak melepas nanti saya. Saya tak ada kawan yang baik macam ni. Sorry saya sebut tu, saya bukan nak buat mengada-ngada, saya nak bagi contoh kan. Saya pasal ada kawan saya macam tu. Kawan saya mana? Kameraman yang dulunya tu. Dia isteri dia tu. Pasal dia kan dia selalu ikut saya dulu, dia selalu ikut saya. Dia cikgu, isteri dia pun cikgu. Tu berhenti kerja tu. Buat kerja sendiri. Allah. Pasal nak mengaji punya pasal lagi pun dia tak larat dah duduk dalam sistem kebangsaan. Awal ni macam-macam benda lah, ada gelai-gelai tu. Dia berhenti. Jadi selalu dia ikut saya mengajar apa dulu. Banyak hari kadang anak-anak dia semua ada yang dah mondok. Kat rumah dah sunyi, tak ada orang. Isteri dia lah minta, abang kahwin dengan seorang lagi. Carilah budak-budak pondok mana yang boleh kahwin. Buat apa? Buat teman dengan saya. Abang punya mengajar pun tak ada dah saya risau sangat. Sampai sekarang suami dia tak mampu, tak berani nak kahwin. Sorry saya sebut dia ikut dia dengar biar. Dia pun tak ada masalah tu. Satu saya berani sebut dia. Sampai kata dia, sampai dia mesyuarat dengan saya. Muhammad ni macam mana ni? Oh dia masalah. Saya kata masalah apa? Siapa? Malu nak sebut kata dia. Tapi macam ni. Rumah ni selalu kena tinggal kata dia. Macam ni. Di rumah tu memang rumah dia sunyi sikit. Dia duduk rumah dia kat masjid. Saya pun tak segi rumah dia. Tapi dia kata dia duduk dengan masjid apa-apa. Ini rumah ni macam sunyi sikit kan. Macam terpinggir sikit pada rumah orang. Terpinggir sikit lah. Pula tu ada kawasan hutan beruk apa aja masuk main rumah. Tu suku. Okey. Jadi bila dia kena pergi selalu mengaji duduk pondok apa-apa ni, dia kata tu lah, abang carilah mana-mana budak pondok apa-apa buat apa. Buat apa lah. Asal dia kalau dak pun macam ni, abang cari seorang orang ngaji untuk duduk dengan saya.
Mana senang, cari orang gaji ke cari isteri? Melenggung dia. Melenggung dia. Kata siapa dia nak suruh orang gaji, nak pergi duduk orang rumah dia, sebulan kita bagilah 300-400 boleh lah bagi, kata dia. Tapi nak bagi banyak-banyak tak boleh. Siapa pula budak pondok nak pergi duduk dengan bini dia? Susah lah kan? Kalau suruh tuan pun nak duduk. Susah betul ya? Nak pergi duduk. Jadi nak boleh duduk ni tak apa. Kalau dia dah jadi suami pada orang, lepas tu pergi duduk dengan madu dia, boleh tak? Yang tu kod boleh, kod boleh, tu pun kod boleh. Lepas tu siapa yang tak? Dia duduk melengong, fikir dia. Macam mana Ahmad? Dia nak selesai. Jadi pandai lah kau cari. Nak cari siapa? Kata dia. Takkan nak suruh nak cari kot. Si korang lah kau banyak-banyak, kata dia. Sampai sekarang tak jadi apa pun. Tak ada apa. So isteri ni bila dia dah memang sanggup nak macam tu, dia kan tak tahu suami dia takkan bersenang hati untuk dia dengan mudah dia nak berkahwin. Elok saya sebut. Memang kita orang perempuan kan dia susah nak ada perasaan tu tak. Tapi jangan tak tahu bila dah buat macam tu, suami bukan senang, dia senang-senang dia nak kahwin. Dia pun fikir 3-4 kali. Bahkan jangan tak tahu dia akan tahu apa. Soal isteri dia ni sangat hebat. Siapa? Dia boleh hilangkan kecemburuan dia, macam tu kot bahasa dia, semata-mata untuk cari redha suami. So dia pun suami ni pun memang minat, dia bagi offer lagi, dia sendiri kata dia akan pergi Minang. Lepas tu suruh suami, bahkan suami sampai pening kepala. Kata tak apalah nanti tu saya sebutlah nanti. Dalam masa tu ni jangan sebutlah mak ni. Siapa? Tak boleh tumpu pelajaran. Kata dia. Tak boleh tumpu perhatian dengan pelajaran. Pening siapa? Duk mikir banyak sangat. Gaduh nak cari teman untuk kau aja, aku nak belajar pun susah, kata dia. Susah kabur, susah cerita ni. Setangguh tak? Dalam 3 bulan ni jangan sebut apa lagi. Lepas tu lepas 3 bulan apa sebut pula, kata dia. Muhammad sekali lagi pening, kata dia, pening. Sampai macam tu. Boleh faham sebut apa kan? Ni masalah apa ni? Pasal dia ada agama. Memang isteri dia orang ada agama. Dia pun ada orang ada agama. Dia nak cari orang ada agama, duduk saling dengan dia. Bila ada orang ada agama, susah nak cari pula dah. Kalau ada yang sanggup cerita kat saya boleh cerita kat dia. Orang rumah dia orang bagus, cikgu. Cakap bahasa Inggeris macam ayah. Kawan saya ni, dia sekolah itu dia dulu, tak boleh cakap bahasa Inggeris. Boleh lah, yes no, macam saya lebih kurang lah. Tapi nak sebab apa? Kalau dengan bahasa Inggeris, orang rumah saya akui iktiraf bahasa Inggeris orang rumah dia. Cakap bahasa Inggeris, cara. Cakap bahasa Inggeris. Saya punya ustaz yang saya belajar kat Penang ni pun, isteri dia je pun, kalau ikut dulu kelayakan boleh jadi peguam tu, ahli pidato punya. Cakap bahasa Inggeris, tak ada. Mami tu, tak ada cakap bahasa Inggeris tu. Kita tak ada tengok apa Facebook ni. Cakap bahasa Inggeris, tak ada. Macam ayo. Nak cerita bahasa Inggeris tu kan. Maksudnya, dari segi kelayakan akademik apa, memang pandai. Tapi orang ada agama, orang jaga agama. Baik. Jadi di atas kaedah kata bukan wajib menyebut mas kahwin ni, fa illam yusamma fil aqdi mahrun, sekiranya tidak disebut dalam akad nikah ni mas kahwinnya, sahal akdu, sahlah oleh akadnya sah. Yang itulah nak faham sah tu kan. Esok jangan pula jadi saksi. Orang lelaki pula tu kan jadi saksi nikah, orang nanti kita, orang tengok kita lebay, dia ambil jadi saksi. Kita tak mengaji. Tang kata tak perlu aja mas kahwin untuk mengesahkan akad nikah. Akad nikah kan tu tak ada mas kahwin. Wali sebut macam aku nikahkan akad nikah dengan anakku yang bernama sekian-sekian. Aku terima akad nikahnya. Nama sekian-sekian ni sebagai isteriku, bagi diriku. Sah tak? Tak sah. Mas kahwin tak sebut. Nampak bodoh kan? Yang buat jatuh standard itu. Okey, siap. Wahada, kata dia, makna tafwid. Inilah makna tafwid kalau istilah dalam mas kahwin. Istilah tafwid ni maksudnya nikahkan seorang wanita tanpa sebut mas kahwin. Istilah tafwid ni maksudnya kahwin. Kadang-kadang kita guna bahasa je ni, kahwin peri. Apa dia kahwin peri ni? Kahwin tak sebut mas kahwin. Kahwin tanpa mas kahwin.
Kahwin tanpa mas kahwin tetap ada mas kahwin. Ni eloknya tu. Kahwin tanpa mas kahwin tetap ada mas kahwin. Takkan ada kahwin tanpa mas kahwin. Kahwin mesti ada mas kahwin. Walaupun tak sebut mas kahwin, tapi mesti ada mas kahwin. Boleh faham kan? Saya bukan nak boleh-bolehkan bahasa, tapi faham istilah tu. Boleh? Macam mana kalau kita belajar sikit dalam konteks ibadat ni apa? Tak ada haji melainkan ada umrah, kerana tiada haji melainkan umrah mesti bersama dengan haji. Macam tu kot. Tiada kahwin melainkan ada mas kahwin. Walaupun akad nikah tanpa mas kahwin, tetap ada mas kahwin. Akad nikah tak sebut mas kahwin tu dipanggil nikah tafwid. Siap. Mas kahwin peri. Dia tak ada mas kahwin peri. Sekalipun wali nafikan dia, dia tetap wajib mahar misil. Misalnya wali sebut macam ni, aku nikahkan akan dikau dengan anakku Joyah binti aku. Contohlah kan. Nama anak dia Joyah. Joyah tanpa mas kahwin sekupang pun. Sah kan dia? Akad nikah sah. Walaupun dinafikan tanpa mas kahwin sekupang pun, tapi setiap kahwin mesti ada. Mana mas kahwin tak ada sekupang pun, mahar misil. Pandai? Itulah nama dia nikah tafwid. Boleh? Faham? Nikah ni lah dipanggil nikah tafwid. Asal mana tafwid tu kata dia? Dia guna bahasa Arab juga. Inilah makna tafwid. Maksudnya akad nikah tanpa mas kahwin. Akad nikah tanpa mas kahwin. Kalau bahasa lah ni agak relevan nak pakai. Akad nikah tanpa mas kahwin. Walaupun akad nikah tanpa mas kahwin ataupun dinafikan mas kahwinnya, tetap nikah mesti ada mas kahwin. Boleh kot? Faham tu? Baik. Wa yasdaru taratan minaz zaujati balighati ar-rasyidati. Baik, kadang-kadang kata dia boleh keluar satu ketika nikah tafwid ni daripada isteri yang baligh yang cerdik. Maksudnya bakal isteri. Sebut isteri tu nisbah masa akan datang bila dikahwinkan dia bakal jadi isteri. Maksudnya orang perempuan ni dia baligh, dia cerdik, maksudnya umur lebih dah, ada umur baligh, dia memang baligh sama ada dengan umur ataupun dengan sebab haid apa. Dan dia cakap dekat wali dia kaqaulihi, seperti perkataannya liwaliha, kaqauliha sepatutnya man tu. Wasultan minaz zaujah. Kaqauliha, seperti perkataan isteri ni, orang yang bakal jadi isteri. Dia kata apa? Liwaliha, ke wali dia. Kata dia apa? Zawijni bila mahrin. Katalah ada anak perempuan ni, umur dah banyak, umur 40 dah Andalusia dah. Kata abah, umur saya 40 dah abah kan? Abah, bila saya nak kahwin abah? Mana aku nak tahu, tak ada orang masuk Minang. Abah. Saya bagi contoh je. Abah, kahwin dengan saya. Abah, kahwin dengan siapa pun tak apa. Tak payah mas kahwin. Saya nak kahwin. Malu tak sebut itu tak? Malu satu hal tak? Tapi boleh tak? Hak dia tak nak gugurkan mas kahwin dia. Mas kahwin esok siapa punya? Dia punya. Boleh tak? Walaupun digugurkan mas kahwin tetap ada mas kahwin dalam akad nikah. Walaupun wali tu kata apa? Aku nikahkan akan dikau dengan anakku sekian. Aku terima akan nikahnya. Nama sekian. Bagi diriku. Sah. Mas kahwin tetap ada mas kahwin. Walaupun isteri tu kata bila mahrin dengan tak ada mas kahwin. Nama dia nikah tafwid. Ini kadang-kadang fenomena yang menyebabkan berlaku kenapa wali tak sebut mas kahwin. Ataupun wali itu tak sebut mas kahwin. Aku nikahkan akan dikau tanpa ada sebarang mas kahwin yang wajib atas kau. Tetap mas kahwin tu ada. Pasal tak ada nikah yang tanpa nikah tanpa mas kahwin. Satu, kalau tak menjadi mahar musamma, dia akan jadi mahar misil. Baik, dia kata bizawijni bila mahrin au ala alla mahrali. Kahwinkan aku dengan bahawa tak ada mas kahwin untuk aku. Abah kahwin dengan saya, tak ada mas kahwin tak apa. Saya bukan nak mas kahwin, saya nak suami. Ni maksudnya anak dah gila nak kahwin ni. Selalu kita dengar lagu orang tua-tua dulu, cerita orang lelaki yang ada lagu kan, apa?
mak kawinkan aku. Ada kan? Ada tak? Tu orang lelaki kau perempuan yang lagu dah. Orang lelaki lah kan? Tapi pasal apa dia suruh bapak dia kahwinkan dia? Sepatutnya kawinkan aku ni wali lah ya. Lepas tu apa? Kalau anak jantan aku pula kahwin dengan aku nak kahwin. Lebih kurang ayat tu lah. Contoh. Baik, fayuzawiju hal waliyu, dan maka mengkahwin. Kalau bila anak perempuan dia cakap macam ni, maka wali pun mengkahwinkan anak perempuan dia. Wayunfi mahra, maka menafi ia wali ini akan mas kahwin. Maksudnya dia menidakkan mas kahwin itu. Au sakata anhu, ataupun diam wali anhu anil mahri. Jadi wali ini akad nikah tu tanpa disebutkan mas kahwin. Yang inilah dipanggil nikah tafwid. Walaupun dia diam ataupun dia nafi, tetap mas kahwin ada. Mas kahwin tu dipanggil mahar misil. Wa kadza law qala sayyidul amati li syakhsin zawajtuka amati wa nafa al-mahr aw sakata. Macam itulah juga kata dia, fenomena dia, jikalau tuan bagi hamba perempuan ni, dia kata li syakhsin, bagi seseorang yang dia nak kahwinkan dengan hamba perempuan dia, dia kata apa? Zawajtuka, aku kahwinkan kau, aku nikahkan kau, amati hamba perempuan aku. Wa nafal mahra, usah kata, dan menafi ia akan mas kahwin dengan tanpa mas kahwin. Ataupun dia diam saja, aku kahwinkan akan kau dengan hamba perempuanku, nama dia Joyah binti Abdullah, contoh. Sah kan nikah? Sah. Tu nafi atas nama nafi, tapi tetap ada mas kahwin, nama dia mahar misil. Lebih baik macam ni, aku kahwinkan akan kau sekian-sekian, kau dengan anakku gini-gini, dan mas kahwinnya RM1. RM1 je. Untuk bagi kat isteri, nah, apa? Mas kahwin. Abang kata apa? RM1. RM1, abang halal sengit. Tak payah bayar. Itu istilahnya mas kahwin yang telah diibrakkan. Maksudnya hutang, kalau tak bagi lagi, dia akan jadi hutang tak? Di istilahnya ibrak, lepas hutang kan mas kahwin yang telah disebut dalam akad nikah RM1, tak payah bayar. RM1 ni ambil kat abang lah. Abang tak payah bayar kat saya. Yang tu memang tak payah bayar terus. Pasal dah sabit dengan RM1, lepas tu isteri lepaskan dia. Istilahnya macam lepaskan hutang. Orang hutang kita RM10,000, lepas tu dia kata tak payah bayar. Yang tu memang tak payah bayar terus. Boleh faham saya cakap apa? Boleh? Tak, saya bukan cerita masalah RM1 atau RM2,000 tu. Saya nak sebut dengan mas kahwin yang telah disebut itu, dah nama mahar musamma, bukan mahar misil. Tapi bila pengantin kata apa, pasal tu hak dia, dah tahu RM1 bang, mas kahwin RM1 je, abang tak payah bayar. Halal kan je, tak payah bayar. Yang tu memang tak payah bayar. Tapi kalau sebelum akad nikah, kata abah kahwin dengan saya, tak payah mas kahwin abah, saya nak suami je. Saya nak suami yang boleh bawa saya ke jalan orang salah. Saya nak tu je abah. Kahwinkanlah saya. Bapak dia pun kahwin tanpa mas kahwin, walaupun tak sebut mas kahwin, ataupun bapak dia nafi mas kahwin, ataupun sebelum tu janji siap dah dengan bakal suami dia, kata dia anak saya nak kahwin ni, awak nak lah macam ni. Kata dia nak, kata dia. Dan dia kata tak payah mas kahwin. Yahoo, kata. Lepas tu akad nikah pun tak sebut mas kahwin. Yahoo, tak yahoo, kena bayar. Dan mahar ni mahar misil. Lebih baik sebut, lepas tu lepaskan bayar. Jadi ibrak istilahnya, lepaskan bayar selepas daripada akad nikah, itu memang tak payah bayar langsung. Tapi kalau sebut awal-awal sebelum akad nikah tanpa sebut ataupun nafikan mas kahwin, namanya nikah tafwid, tetap wajib mahar misil. Okey, siap. Okey, ada soalan tu? Boleh? Masalah nak ketetapan mas kahwin apa tu? Lepas tu kalau satu faham juga tu, kalau kita faham ada fenomena macam ni, maksudnya wali ni kena tengoklah anak tu kan. Tambah pula wali tu baik
asalnya lelaki lah. Kadang lelaki ni, bapak ni dia tak apa sensitif sangat. Mak lah kena perasan. Sedia orang perempuan, dia mesti tahu gelagat orang perempuan macam mana yang gaduh nak bersuami. Boleh faham tak saya apa? Boleh faham tak? Kalau orang jantan, dia saya jantan lah, saya orang lelaki lah, saya akan faham bagaimana gelagat orang lelaki yang gaduh nak beristeri. Boleh faham tak? Tak faham? Faham? Jadi kalau saya orang lelaki, tengok dia gaduh nak bini, dia duit tak ada, kau ada duit kena kahwin. Kalau saya ada duit, saya nak cepat dapat menantu, saya gunalah duit saya. Kau nak kahwin dengan siapa? Don't worry, I support you. Okay. Boleh faham saya sebut apa tak? Kalau bapak pun tak ada duit, okay, itu contoh. Tentu hal lah, abah tak ada duit, kau nak kahwin, kau pandai-pandai lah cari duit sendiri. Kau nak suruh minang, abah boleh pergi minang siapa, tak apa, tak ada masalah. Tapi duit kau kena cari. Kau duit tak ada, kau tengok macam nak bini lah. Tapi duit tak ada, kau pandai-pandai lah cik. Kau je carilah duit sendiri. Kau pandai-pandai lah ngumpul. Pandai-pandai lah cari jalan macam mana cari nafkah. Tak ada, kau takwa lah banyak-banyak, dapat mudah-mudahan. Yarzuq min haitsu la yahtasib. Kau ada bidadari pada syurga nak minang kau. Contoh kan. Okey, saja saya ayat tu saya tahu tambah tu untuk pengayaan bahasa je. Dia. Yang tu kalau belah suami pasal dia nak tanggung nanti anak orang, betul tak? Kalau kita ada duit, kita support. Memang bapak abah suka macam ni, kau kahwin macam ni. Kau nak tak? Dia pun nak jadi. Bapak pun nak belanja semua. Tak apa, abah belanja semua. Jangan takut. Berapa orang tu sebut, kau jangan fikir. Kau kahwin aja. Kerja kau kahwin aja. Nak. Kau tak nak nanti abah kahwin. Nak. Nak lah dia. Nak lagi je lah. Okey. Sekiranya contoh. Mak pula, dia mesti faham, dia perempuan. Dia mesti tahu gelagat anak perempuan dia. Yang ni ada minat nak bersuami ke tak suami. Mesti tahu gelagat je lah. Walaupun dia tak pernah sebut dengan mulut dia. Boleh faham tak? Agak boleh faham. Jawab. Waktu buat apa? Ceritalah abah. Anak kita tu dah besar. Umur 20 lebih dah. Tengok keluar lah ni pakai minyak wangi, pakai gencu. Tengok duduk depan cermin, duduk posing sana, posing sini. Dalam Facebook saya larang lah. Dia tengah masuk dah gambar dalam Facebook ni. Dia pun tak ada dah. Tapi tengok gaya ni kena cari suami bang. Gaya tu kena menikah. Tengok kawan dia pun seorang kahwin. Tengok gaya dia pun share. Semua kawan dia nikah semua duduk sebelah aja. Jadi pengapit lah apalah. Ambil berkat orang kahwin. Nanti kita pula. Ayat pun keluar memang suruh kahwin. Abang carilah siapa-siapa yang bagus. Duk kahwin dengan anak kita ni. Kena bagi ada kepala otak sikit. Itu kot bahasa yang mudah. Saya kena sebut bahasa gitu. Siapa? Ada bapak yang dia buat ada. Dia tunggu orang Minang. Bukan semua orang nak boleh meminang je lah kan. Tambah pula nak minang orang tak tahu. Tambah pula kita kadang orang kaya. Agak-agak ada tak berani. Anak kita dah lah orang kaya. Anak pula well educate. Doktor pula. Contoh. Doktor perubatan. Ataupun doktor falsafah. Umur dah 35. Agak-agak siapa berani masuk? Boleh faham saya sebab apa? Siapa berani masuk Minang? Andalusia lah kau. Awak habis buat macam mana? Macam ni. Tengoklah siapa anak terona mana. Ada anak terona. Anak kita 35. Anak terona mana nak kahwin dengan anak dara 35? Boleh faham saya sebab apa? Nak cari pun hampir-hampir kurang pun sebaya. Ada ke lagi nak cari anak terona, dia nak kahwin, umur dia 40. Tapi tak kahwin lagi anak terona. Ada? Payah lah. Orang tu nak cari siapa? Cari lelaki orang lah. Jadi second wife lah. Itu yang munasabahnya. Siapa nak bagi jadi husband dia? Nak cari ada tapi susah lah nak cari. Kalau tak ada orang siapa? Pasal mungkin dia jaga mak dia. Macam ni adalah masalah kat dia. Kena masalah kesihatan dia. Kena masalah kewangan dia. Melainkan perempuan ni memang ada. Dia kata jangan susah. I duit semua ada. Rumah ada. Kereta ada. I tak ada suami je. I nak you kan. Macam mana? Tu angkap lah apa lagi kan. Maksudnya rebut lah. Nak ambil. Tu pun kalau dia nak. Kata dia. Macam galak je kata dia. Esok aku yang kontrol pula. Nanya lah aku. Aku nak cakap apa pun tak boleh. Siapa? Semua pakai duit dia. Aku ni dia jadi diperbodohkannya pula. Tak naklah kahwin dengan orang kaya. Dan jangan tak tahu tak ramai orang lelaki suka kahwin dengan orang perempuan kaya. Tak percaya betul. Tanya orang lelaki. Siapa kalau ada orang kaya perempuan siapa nak? Malu dia. Malu nak angkat tangan pun malu.
Kalau ada orang perempuan yang tak, oh, saya ada duit banyak, saya ada kereta, saya ada rumah, siapa nak kahwin dengan saya? Agak-agak siapa nak masuk? Itu kalau anak dara. Kalau janda pula dah 3 kali 4 kali janda, agak-agak siapa orang ni masuk? Hak ni kahwin-kahwin 2 bulan bercerai. Habis edah bercerai. Habis edah kahwin bercerai. Agak-agak siapa? Kereta banyak, jutawan ni. Agak siapa nak masuk? Indah. Kau senang kan? Siapa tu tak payah sebut lah kan. Saya kata kat demo pula kan. Siapa pun ni masuk? Masuklah. Okey. Saya sebut. Bukan saya nak sebut tu wali tu. Jadi kalau yang janda-janda tu satu tapi yang ni anak dara. Jadi sepatutnya bila dah umur sepatutnya kahwin, bagi kahwin. Kau kata abah nak belajar lah lagi. Belajar. Tak mau lagi lah abah. Tak mau lagi lah. Maksudnya tak semua orang ada macam tu. Ada orang dia memang sebut nak kahwin je. Bagi kahwin lah kau senang. Malah je. Tambah pula seminggu lepas tu dia lupa. Mak, abah kata nak bagi kahwin tu. Dah ada ke? Memang kena kahwin lah cepat-cepat tu. Tapi dengar elok-elok. Dah bagi kahwin cepat-cepat. Esok-esok bila bagi kahwin rupanya tak selesai masalah je. Rupanya malas dia, kaki tidur, kaki ni malas masak, malas yang ni perangai bodoh. Kahwin macam mana? Masalah dia dengan suami pula. Dah kita lang tawarkan dia kahwin dengan anak kita, kahwin. Rupanya dia pun malu nak sembang kita, kata dia. Dia panggil kata lah, dia panggil abah kahwin dengan saya ni. Dia dulu ada masalah je. Masalah macam mana? Tidur pagi, petang, siang, malam tidur je bah. Apa masalah dia ni? Pinggan apa basuh pinggan ni tak masak je tak. Beli nasi lemak pun tak mau makan. Sembang pun tak ada. Apa masalah dia ni apa? Pening saya. Oh, kita ingat kahwin ni lah masalah. Rupanya kahwin masalah lain pula timbul. Mula. Satu nak kahwin cari yang kualiti lagi kahwin. Kahwin dengan orang kualiti. Satu kadang-kadang kita sangka gitu kan. Memang ada mak ayah gitu dia tak? Memang ada disangka anak aku ni baik kahwin senang. Bagi kahwin tak senang je. Kalau yang bagi kahwin dah senang, lepas tu senang, mujur. Ada orang yang macam tu. Nak gamble boleh lah. Kahwin je. Tapi risiko belakang, tanggung. Macam mana pun, ni tanggungjawab. Ni yang kata tanggungjawab. Ajar dia, bagi dia ada agama. Bila ada agama, siapa yang kita nak lantik dia, nak serahkan dia untuk jadi agama. Tambah pula nak sebut gini. Kalau kita ada anak perempuan, kita nak bagi kahwin anak perempuan kita ni, kita cari tak siapa yang sepatutnya memang layak untuk jadi suami dia. Cari tak? Mula cari batang tubuhnya dulu kan. Siapa dia? Keturunan mana? Lepas tu cari apa? Cari sifat dia. Malas ke? Rajin ke? Kerja apa? Bila dah sifat dia yang bagus, akhlak baik tak baik dengan mak bapak macam mana, dengan jiran macam mana, kawan macam mana, mulut tutup bahasa macam mana, pendidikan mana? 2. Nombor 3, tengok kerja apa? Ngajar ke? Apa ke? Motor rumput ke? Si rumput ke? Pemborong buah ke? Peniaga ke? Tukang jahit ke? 3, kerja. Dah kerja pula, ada duit tak? Duit banyak mana himpun? Ada bank berapa? Syarikat ada berapa? Kongsi berapa? Berapa manager? Berapa CEO? Kalau apa pun tak ada ni. Ni pasal apa? Dengan sebab tu, dia ni boleh diharapkan untuk menunaikan hajat isteri. Bagi kahwin dengan dia. Yang ni pula bagus tak bagus? Dia ni bagus. Okey, bagi kahwin. Contohlah kan. Jadi dua-dua kena pandang. Belah ni kena pandang, sana kena pandang. Dua-dua ada tanggungjawab. Bila ada masalah pun, takkan lepas tangan, kita kena masuk campur juga. Macam mana nak selesaikan masalah-masalah yang berlaku? Semua kena pandang. Tambah yang ramai anak perempuan tu, semua kena tengok. Tengok je orang lelaki sikit. Ni menantu aku bah. Ni menantu aku bah. Saya ada kawan saya yang sama macam tu, anak perempuan ramai. Dia bantah tengok orang lelaki yang mengaji. Yang ni buat menantu apa? Yang ni buat menantu. Dia simpan sekejap lah. Yang ni buat menantu. Anak kecil-kecil lagi. Dia dah pejek dia dah siapa nak buat menantu dia. Ada yang pasal tu, ada yang tak peduli langsung ada. Ada yang semawa pun ada. Dah yang nak dijadikan menantu tu pula tak nak pula. Tak nak. Tambah pula tanya anak siapa? Anak ni. Orang kaya tak nak. Tak nak orang kaya. Susah kata dia. Orang kaya susah. Saja saya sebut sikit suasana asal dia sebut tu syarah macam mana boleh jadi nikah tanpa mas kahwin. Dan betul kadang-kadang jadi sebelah anak perempuan dengan anak sebelah jadi wali. Macam mana pun kuasa besar dia ialah sebelah orang perempuan pasal tu hak dia. Macam mana pun
akad nikah tanpa mas kahwin, tetap ada mas kahwin. Jadi baiknya macam mana? Ambil je hukum sunat tu, biar ada mas kahwin. Lepas tu, kalau memang tak nak duit tu, memang nak suami, buat macam mana? Lepaskan saja mas kahwin tu, tak payah bayar. Selesai. Tak boleh acting je. No. Saya pun ada kawan-kawan saya yang kahwin macam ni. Dia kahwin keturunan Tengku. Nama isteri dia pun Tengku. Saya sebut lah Tengku. Meninggal dah pun. Ada anak 3 orang. Kahwin lain dah pun. Allahumma salli ala Muhammad. Dia nak kahwin ni, memang dia ada duit. Tapi yang nak kahwin dengan dia ni, pasal umur pun dah banyak dah masa dia kahwin tu. Dia bagi duit dia 10,000 kat suami ni. Bakal suami dia ni. Abang nak guna buat bayar apa masa kahwin, belanja apa, ambil lah. Abang duit banyak, kereta ada. Ayah dia pun tengku juga. Syak dengan kereta ni lah, Yuska lah, apalah, macam-macam syarikat ada ayah dia. Yang mas jongkong dalam rumah apa satu tanah properti dia macam ni. Tapi dia tak ada suami. Betul? Dia tahu ada diri tak kahwin. Tak cerita apa. Bila bagi duit, kawan tu serba salah pula. Tak bagi pula. Ambil ke lah. Tapi sembunyi-sembunyi lah. Janganlah cerita korang. Dia pun tak pergi cerita korang. Dia pun memang tak cerita orang. Tak siap. Pikat saya dia cerita lah. Dia bagi duit macam mana? Ambil lah. Dah dia bagi. Mu nampak segak sikit. Bagi belanja besar-besar. Lagi kahwin dengan orang besar-besar. Tak bawa apa-apa pula. Orang kata menantu lekeh sangat. Dia tak nak bagi orang pelekeh tu lah. Pasal ada kawan kerabat dia kan, dia tengku. Kalau kahwin lagi bagi 2-3 ribu je macam. Nak kahwin tengku. Berangan konon. Awak apa pun tak ada. Tak ada besar kuku kau dengan aku. Kami nak kahwin dengan tengku. Kan susah. Kawan tu tak ada apa. Isteri tu tak ada apa. Bapak dia pun tak ada apa. Mak pun tak ada apa. Orang kerabat keliling tu pun masalah. Sayang. Jadi dia bagi duit, ambil je. Lakon je lah sikit. Mas kahwin berapa? 12,000. Tambah 2,000 je lagi. Sikit suasana macam tu. Untuk tolong syarahkan saja kan. Jadi tak jadi apa masalah, apa lain hal lah. Baik. Wa idza sahhat tafwidu wajib al-mahru fihi bi salasati asya. Jadi masih kalau ikut mak nikah tafwid ni, asal nak sebut prinsip tak ada nikah yang walaupun tak sebut mas kahwin, yang tak ada mas kahwin, bahkan setiap nikah mesti ada mas kahwin. Macam tu. Nak sebut prinsip tu. Walaupun dalam masa akad nikah tu dinafikan mas kahwin ataupun tak sebut mas kahwin, tetap ada mas kahwinnya. Dan saya dah sebut kaedah nak menyelesaikan satu kali. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa lana bada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati lil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.